Dengan itu kita boleh mulakan acara kita pada malam ini dengan pertamanya saya mempersilakan yang berhormat Datuk Muhammad Amar untuk memulakan hujahnya selama 10 minit. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Dan Datuk kalau nak guna rostrum pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati moderator program, yang dihormati para panelis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tajuk yang dibentangkan di hadapan kita ialah tentang Islam di Malaysia, realiti dan harapan. Di mana yang disebut oleh moderator, tajuk ini satu tajuk yang luas, dan kalau kita nak bincang secara mendalam kita memerlukan masa yang panjang. Dalam masa yang terhad ini, secara mudahnya saya menyebut bahawa kedudukan Islam dalam negara kita ini, walaupun setelah 52 tahun kita merdeka, tapi masih lagi belum sampai ke tahap yang sepatutnya. Walaupun ada perubahan-perubahan dalam tempoh 52 tahun ini, tetapi secara umumnya kita mengharapkan perubahan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih baik. Kalau kita nak perincikan contohnya kedudukan Islam sebagai asas kepada kehidupan ini, kita perhatikan bahawa kedudukan Islam sebagai satu sistem ataupun cara hidup belum terlaksana dan wujud sepenuhnya dalam tanah air kita. Dasar-dasar yang digubal seringkali tidak mengambil kira tentang soal-soal agama, dan banyak yang bercanggah dengan kehendak-kehendak agama Islam itu sendiri. Banyak juga kita melihat dalam tempoh ini bagaimana dari sudut undang-undang. Secara mudahnya kita tengok mahkamah syariah dan undang-undang Islam masih lagi berada di bawah. Undang-undang Islam ataupun mahkamah syariah ini berada di bawah berbanding dengan mahkamah sivil dan juga undang-undang sivil. Dan bidang kuasa mahkamah syariah amat terhad daripada segi hukuman, daripada segi penguatkuasaan dan seumpamanya. Sepatutnya dalam tempoh 52 tahun kita merdeka ini, kalau undang-undang Islam tidak menjadi supreme law of the land, tapi sekurang-kurangnya biarlah berada setanding ataupun setara dengan undang-undang sivil yang ada di dalam tanah air kita. Tetapi perkara ini tidak berlaku dalam tanah air yang kita cintai ini. Baik juga kalau kita turun lagi kepada aspek kehidupan yang saya sebut tadi. Banyak dasar-dasar yang digubal di peringkat negara tidak mengambil kira tentang agama. Tidak ada sensitiviti terhadap Islam. Jadi ini yang berlaku. Dan kalau kita tengok, boleh jadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia merangka program yang bersifat Islam, tetapi datang kementerian-kementerian lain mengemukakan program-program dan dasar-dasar yang seringkali bercanggah. Di sini kita membina, di sebelah lagi kita meruntuhkan. Tidak ada penyelarasan dan tidak ada kesungguhan daripada pihak penggubal dasar untuk memastikan supaya Islam ini menjadi rujukan yang paling utama. Dan seringkali bila kerajaan mengubah undang-undang, bila ada masalah di sudut agama, barulah mufti dicari. Sepatutnya mufti-mufti, ahli-ahli agama dirujuk terlebih dahulu sebelum kerajaan mengubah apa-apa dasar dan juga peraturan. Contoh yang paling mudah yang saya sebut ialah kes bila kita nak bagi kondom dan juga suntikan kepada penagih-penagih dada. Benda ini diluluskan oleh kabinet, dijadikan sebagai satu dasar. Apabila mendapat bantahan daripada ahli-ahli agama, orang-orang agama, barulah mufti dipanggil untuk bersidang. Baik juga dasar amanah saham nasional dulu dibuat dulu, diputuskan. Bila timbul masalah, barulah mufti dipanggil, diberikan penjelasan dengan harapan mufti boleh justify dan menyokong perkara yang telah diputuskan oleh kerajaan. Jadi perkara seperti ini pada pandangan saya perlu diperbaiki. Kalau kita bercakap bersungguh-sungguh tentang Islam, dan kalau kita kata Malaysia ni negara Islam, maka kena nampak satu kesungguhan daripada pihak berkuasa untuk melaksanakan Islam dalam semua aspek dan juga dalam semua bidang kehidupan ini. Barulah kita boleh melihat perubahan yang besar berlaku. Dan 52 tahun pada pandangan saya adalah satu jangka masa yang lama, dan kita merasa duka cita. Lebih lagi kalau kita anggap kenyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Perak Sohibul Samahat Datuk Arusani itu yang mengatakan ada 200,000 orang Islam murtad di seluruh negara. Kalau kenyataan ini benar dan angka ini betul, inilah suatu malang yang besar kepada Malaysia ini. Bagaimana kita merdeka 52 tahun, angka orang murtad sudah mencapai 200,000.
Waktu kita dijajah oleh penjajah 500 tahun, tidak ada rekod sejarah orang Melayu Islam murtad secara beramai-ramai. Tetapi dalam tempoh 52 tahun saja sudah 200.000 orang Islam yang murtad mengikut kenyataan Mufti Perak tersebut. Jadi ini isu-isu besar yang berlaku. Mungkin orang menjawab, dia kata yang murtad boleh jadi ramai, yang masuk Islam pun ramai juga. Dia bukan soal kuantiti. Dalam Islam ni murtad ni satu isu yang serius. Seorang murtad pun sudah sepatutnya menjadi satu isu yang besar. Orang Melayu dulu amat sensitif dengan benda ni, terutama dalam kes Natra. Kita tengok bagaimana orang Islam bangkit. Hanya seorang saja orang Islam yang hendak dimurtadkan oleh Belanda. Pada waktu itu berlaku rusuhan di Singapura. Dan sehingga benda ni dirakamkan dalam sejarah. Dan baru ni dipentaskan pula. Dibuat teater di Kuala Lumpur. Jadi ini beberapa contoh yang saya sebut, yang perkara-perkara yang menduka citakan kita. Yang kita harap supaya keadaan ini boleh berubah. Ada kita kena tunjukkan, semua pihak mesti menunjukkan kesungguhan untuk melaksanakan Islam di Malaysia. Jangan kita bercakap sahaja. Waktu kita nak, kita cakap. Yang terakhir saya sebut sebagai contohnya dulu Perdana Menteri dulu bercakap tentang Islam Hadari. Hari ini naik Perdana Menteri yang baru, Islam Hadari pun hilang. Kalau kerajaan betul-betul bersungguh-sungguh nak melaksanakan Islam, sepatutnya dasar Islam Hadari yang dicanangkan di seluruh negara pada waktu itu diteruskan, dihidupkan dan diperkuatkan. Tapi hilang cerita, Perdana Menteri hilang, Islam Hadari pun hilang, keluar-keluar Malaysia. Jadi terima kasih.